Ikatan simpul mati. Ia digunakan untuk mematikan hujung tali, juga sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Ikatan simpul buku sila. Ia digunakan untuk menyambung dua tali yang sama saiz dan mengikat bungkusan. Simpul buku sila juga digunakan dalam pertolongan cemas, yaitu mengikat hujung kain dan tiga segi. Ikatan simpul bunga getih. Ia digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz, tali licin dan tali basah. Ia juga digunakan untuk mengikat hujung tali di dalam kawasan berair dan boleh menyambung tali ke gelung atau tanjul. Ikatan dan simpul manuk. Ia merupakan asas bagi permulaan ikatan. Ia juga digunakan untuk mengikat objek, pancang atau lain-lain. Ikatan simpul angka 8. Ia digunakan untuk mematikan hujung tali dan sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Ia lebih mudah dibuka berbanding simpul mati. Ikatan simpul tindih kasih. Ia digunakan sebagai tali pandu untuk menyelamat. Ikatan ini berguna untuk membuat gelung tali. Ikatan simpul dan ikatan balak. Ia digunakan untuk mengikat objek. Ia juga digunakan untuk menaik dan menurunkan kayu, papan atau peralatan dari tempat tinggi dengan selamat. Ia amat kukuh dan mudah dibuat dan dibuka. Ini ialah gunting kecil. Gunting kecil digunakan untuk memotong gauze atau kain pembebat. Ini ialah pita pelekat. Pita pelekat digunakan untuk melekatkan balutan dan pembebat. Ini ialah kain gauze. Kain gauze digunakan untuk melakukan pencucian atau pembebat luka. Ini ialah putik kapas. Putik kapas digunakan untuk mencuci luka pada kawasan yang sukar atau sempit. Rawatan kepatahan tangan. Langkah pertama, jika terdapat luka, rawat dan balut luka tersebut terlebih dahulu. Ampukan tangan yang patah dengan tangan yang sebelah lagi. Langkah kedua, letakkan kain andor, naikkan hujung kain andor ke atas mengikut keselesaan mangsa.
ikat hujung ando yang dinaikkan dengan yang satu lagi menggunakan simbolan buku silat. Langkah ketiga, hujung kain ando yang terkeluar disemat ke bahagian dalam dan dipinkan menggunakan pin keselamatan jika perlu. Rawatan kepatahan kaki. Langkah pertama, pastikan mangsa tidak banyak bergerak atau tidak bergerak. Pegang bahagian yang cedera dengan teguh. Langkah kedua, jika terdapat luka, hentikan pendarahan dan rawat luka tersebut terlebih dahulu. Langkah ketiga, cari sesuatu benda untuk dijadikan sebagai alat sokongan untuk bantu mengampu dan meluruskan kaki mangsa. Contoh benda yang dapat digunakan adalah surat khabar, kepingan papan, batang kayu, atau ranting yang kukuh. Letakkan bahan ampuh itu di bahagian sisi anggota yang cedera. Setelah itu, gunakan kain ando untuk mengikat. Pastikan simpulan dibuat di bahagian anggota yang tidak cedera.